Sembang Santai MBAS. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton FB Live Majlis Bandaraya Lusta. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana dapat bersama-sama dengan kita dalam satu program yang kita bawakan khusus kepada anda sebagai tali penghubung di antara Majlis Bandaraya Lusta dan anda semua. Program Sembang Santai MBAS, bukan sembang kosong. Dan pada kali ini kita bawakan dua orang tokoh yang tidak asing untuk membicarakan tentang tahun depan kita nak buat apa dalam konsep yang lebih santai dalam skop kemakmuran rakyat. Dan bagi meneruskan program kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dua tokoh yang saya rasa amat penting. Yang pertama, di sebelah kiri saya yang berbahagia, Datuk Muhammad Zayad bin Mat Ismail. Apa khabar, Datuk? Baik. Beliau cukup dikenali di kalangan para usahawan, para peniaga, para peruncit dan semua peniaga-peniaga, sama ada di peringkat kebangsaan ataupun khususnya di peringkat negeri Kedah dan khasnya di Bandaraya Lusta. Beliau merupakan seorang tokoh yang sekarang ini sebagai Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kedah, juga sebagai ahli Majlis Eksekutif Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, dan sudah tentunya beliau merupakan seorang ahli Majlis Bandaraya Lusta dan Presiden Persatuan Bina Badan Negeri Kedah. Dan untuk para penonton, saya bawakan kepada anda semua tokoh yang kedua yang tidak asing yang turut dikenali di Bandaraya Lusta. Tokoh ini amat terbiasa dengan industri pelancongan dan tourism. Pada masa sekarang ini beliau lebih kepada dengan kerja-kerja komuniti yang memang tidak asing. Kalau kita lihat pada 2 tahun yang lepas, kerja-kerja komuniti bagi bantuan semasa pandemik. Beliau ialah Tuan Haji Zamri bin Mat. Tuan Haji, Tuan Haji merupakan seorang dalam bidang perakaunan, seorang chartered accountant, dan menjadi ahli pada sejak tahun 2004 dengan Institute Accountant Malaysia. Jadi bagi membicarakan pada hari ini, dua tokoh ini akan bersama-sama dengan kita dalam masa 90 minit mendatang. Baik, saya masuk kepada perkara yang pertama yang ingin kita bicarakan. Saya mulakan dengan Tuan Haji. Baik, Tuan Haji, kita kalau melihat kepada pandemik pada 2 tahun yang lalu dan hingga sekarang, sebelum kita masuk kepada fasa endemik, banyak perkara yang merencatkan pertumbuhan ekonomi dan perancangan di Bandaraya Lusta. Tuan Haji, berdasarkan pada situasi yang sekarang ini, apa pandangan Tuan Haji berkenaan perkara ini? Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Khori. Okay. Soalan yang diberikan kepada saya adalah pandemik merencatkan pertumbuhan. Okay. Saya dalam bidang pelancongan, tourism. Industri yang saya lakukan merupakan industri yang pertama, iaitu industri pelancongan ini bukan industri pertama yang terkesan akibat daripada pandemik COVID. Yang mana dan saya menjagakan industri pelancongan juga adalah industri terakhir yang akan pulih dalam tempoh endemik. Mengapa saya kata demikian? Apabila COVID-19 berlaku dalam bulan Mac 2020, kesemua industri pelancongan seluruh dunia collapse. Kesemua tempat-tempat pelancongan negara yang boleh sediakan pelancongan collapse. Yang mana untuk negara kita Malaysia ni, selain pada pendapatan utama minyak, cukai, pendapatan daripada hasil tourism merupakan pendapatan ketiga utama dalam negara kita. Untuk laman Tuan Moderator, kalau ikut rekod yang saya dapat daripada perangkat ini adalah hasil pelancongan negara susut sebanyak 72%
berbanding 2019, yang mana 2019 hasil pelancongan kita adalah sebanyak 182.1 bilion, yang mana pada tahun 2020 hasil kita hanyalah 52.4 bilion. Itu dari segi konteks tourism Malaysia keseluruhannya. Kita hilang sebanyak 129.7 bilion. Okay, untuk negeri Kedah pula, ya, kita tidak asing. Kita kalau bercakap tentang tourism, kita kena bercakap tentang bandaraya pelancongan Langkawi. Langkawi, kalau ikut data yang saya dapat ini, pada tahun 2019 hasil pendapatan aspek tourism yang kemasukan pelancong ke Langkawi adalah sebanyak 1.7 bilion, dan untuk tempoh 2020 hanya sekadar 900 juta. Negeri Kedah hilang pendapatan sebanyak 800 juta. Apa yang kita kena buat untuk tahun depan apabila kita kehilangan, dan kita masih lagi berada dalam pandemik, belum lagi endemik? Kalau saya sebagai ahli majlis, sebagai orang terlibat dalam bidang pelancongan, saya mengharapkan tahun depan sudah COVID dah berlalu. Sebab saya rasa kami ahli majlis bersama Datuk Zayat perlu keluar daripada Kedah untuk berjumpa dengan kementerian-kementerian di Malaysia yang ada sebanyak 27 kementerian, 28 kementerian, untuk menjemput mereka semua. Satu kementerian datanglah buat event di Bandar Ustaz ni. Kalau satu kementerian membelanjakan 1 juta, Datuk Zayat, kalau kita dapat 10 kementerian, kita ada 10 juta. Dan 12 bulan tu kita dapat penuhkan 10 bulan untuk event yang mana 1 juta dibelanjakan di Al-Ustaz ni boleh menjadi kitaran ekonomi kepada penduduk Al-Ustaz. Untuk introduction dia, Cik Wali, buat masalah setakat itu dulu. Baik, sangat menarik daripada Tuan Haji. Datuk, saya nak kembali kepada Datuk. Setelah kita mendengar daripada Tuan Haji tadi, Datuk sebagai orang yang terlibat khusus dalam perniagaan Melayu, apa pandangan Datuk berkenaan kesan pandemik ni? Apa isu-isu dia yang sebenarnya yang dikenal pasti di kalangan para peniaga kita ni, khususnya di Bandaraya Al-Ustaz ni, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Ya, menarik. Sebenarnya kalau kita tengok pandemik ini sebenarnya telah bermula pada tahun 2019. Pada hujung tahun 2019 bermulanya di China. Pada masa itu kita tengok angka-angkanya amat rendah. Jadi kita di Malaysia kita tak trigger langsung. Saya masih ingat masa hujung tahun 2019, saya ada satu mesyuarat dan National Chamber of Commerce dengan Tan Sri, Indian Chamber. Jadi semasa itu kita tak risau langsung. Kita hanya tengok angka-angka itu hanya 4 juta, 4,000, 3,000, 4,000. Dan selepas itu, bila kita dah detect pandemik itu dah bermulanya di satu masjid di Seri Petaling, dan kita mula tekan panic button. Angka kita mula melonjak tanpa preparation. Pada 18 hari bulan 3 kita telah memulakan PKP 1 pada waktu itu tanpa penyediaan. Peniaga-peniaga terkapa-kapa, pengguna terkapa-kapa. Masa itu kerajaan hanya memberi kita, dikatakan lockdown ini selama 2 minggu. 2 minggu ini kebanyakan orang gunakan sebagai bersantai, bercuti di rumah, tidak keluar dari rumah. Kemudian masa disambung ke beberapa bulan. Inilah menyebabkan banyak peniaga-peniaga, khususnya saya nak tekankan di negeri Kedah, amat terkesan. Kerana saya sebagai Dewan Perniagaan Melayu Kedah, saya melihat semua peniaga-peniaga Melayu di seluruh negeri Kedah dan dalam semua sektor perindustrian macam Tuan Haji Zamri, sektor pelancongan, perikanan, sektor tanaman, pengilang, semua saya lihat. Tapi untuk di Bandar Al-Ustaz, saya memfokuskan semua bangsa. Saya memfokuskan peniaga-peniaga Cina, India, Melayu dan sebagainya. Jadi pada waktu itu lockdown telah bermula dan
banyak orang tak bersedia untuk menghadapi penjualan ataupun peniaga-peniaga kecil menjual barang-barang di segi atas talian dan sebagainya. Ikut data saya, purata SME yang membuat layoff average 2 hingga 3 orang satu syarikat, dan saya ada data 27% syarikat yang memberhentikan pekerja 5 hingga 7 orang. Dan selepas pemberhentian ini, banyak orang-orang tidak mendapat sumber pendapatan, dan lanjutan daripada itu banyak yang mendapat tekanan jiwa kerana sumber pendapatan. Jadi kita di Dewan Perniagaan Melayu dan juga di atas platform saya sebagai ahli majlis, banyak saya berjumpa membuat libat urus dengan peniaga-peniaga, persatuan-persatuan peniaga untuk menyalurkan informasi-informasi kerajaan, kerana kerajaan ada memberi banyak bantuan ketika itu walaupun sedikit, 3,000, 2,000. Jadi kita tolong memudahkan, pemudah cara. Kita menggunakan platform Dewan sebagai pemudah cara untuk mereka sampai kepada bawah. Selepas itu, banyak kita katakan bila PKP dah bermula, dah buka balik, kita dah buka balik, banyak orang juga sudah tak bersedia untuk memulakan perniagaan. Inilah menjadi satu yang saya boleh katakan satu masalah ataupun satu tekanan kepada peniaga-peniaga untuk memulakan semula, kerana peniaga-peniaga ini telah kehabisan modal. Inilah satu cabaran saya sebagai pengurusi Dewan Perniagaan Melayu Kedah untuk menyelesaikan masalah-masalah peniaga. Saya ingat for the round one saya serah balik kepada moderator. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, setelah kita mendengar tadi daripada yang bagi Datuk berkaitan dengan isu-isu ataupun berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi, juga daripada Tuan Haji juga tadi ada menyatakan tentang beberapa yang dikenal pasti juga masalah. Saya tertarik untuk kembali kepada Tuan Haji. Tuan Haji sebagai seorang yang rapat dengan majlis, sebagai seorang ahli majlis yang rapat, peranan untuk meningkatkan, untuk mewujudkan ataupun untuk initiate kepada kesejahteraan penduduk dan komuniti, terutamanya selepas pandemik, untuk bangun semula, Tuan Haji. Ini amat penting, sangat diperlukan. Jadi dalam senario yang tersebut ni, macam mana Tuan Haji punya pandangan untuk menghuraikan perkara ni? Okey, saya bercakap tentang pandemik. Semasa masa pandemik yang berlaku, seperti saya sebut tadi pada bulan Mac, PKP 1, PKP 2, PKP 3, dan kita bersama Majlis juga melakukan program. Sebagai contoh, bas Foodbank yang saya anjurkan bermodalkan hanya RM10,000, RM5,000 daripada majlis dan RM5,000 daripada zakat perniagaan saya. Namun hasil sumbangan daripada masyarakat, saya menilaikan jumlah yang saya terima, sebab saya tidak mengambil wang tunai, saya hanya memohon kepada penderma untuk menghantar barang ke dalam bas yang saya buat sebagai tempat collection center. Saya anggarkan nilainya lebih daripada RM100,000. Maksudnya di sini, ada yang bertikai sampai bila ahli majlis ataupun NGO lain nak bantu dengan beras kampit, gula, susu, sardin, Maggi. Jadi sebenarnya dalam Islam ni kita ada zakat. Jadi itulah benda-benda yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dan pada waktu tersebut, kalau hasil daripada apa yang saya bergerak ke kampung-kampung, memang sangat memerlukan. Kita tidak boleh menilai dengan mata kasar, rumah orang tu rumah batu, rumah agak besar, ada retak suara wajah, tapi sebenarnya wang simpanan tidak ada. Beras yang kita bagi itulah yang mereka makan, dan itulah realiti. Sebab kita ni hanya mampu bertahan 3 bulan, dan kita melalui pandemik ni lebih daripada 18 bulan. Realitinya kalau kita tengok cara kasar, orang tu seperti berkemampuan, sebenarnya tidak.
Okey, apa yang kita nak buat pula tahun depan, dan kalau mungkin disebutkan endemik, tapi bagi saya belum lagi endemik, kita masih lagi dalam fasa pandemik. Kalau saya sebagai ahli majlis, saya melihat banyak gerai-gerai yang tumbuh disebabkan oleh hilang pekerjaan. Mereka asalnya bekerja, tapi sebab hilang pekerjaan mereka membina gerai. Terima kasihlah kepada pihak majlis, kepada pihak Datuk Zayat selaku Dewan Perniagaan dan juga Kerajaan Kedah lah, yang memberi kelonggaran untuk masyarakat melakukan perniagaan, tidak diganggu dengan syarat-syarat yang agak mudah. Dan bagi saya kena ada satu plan yang menarik untuk tahun depan untuk kita memacu, saya bercakap dari aspek tourism, domestic tourism, perbelanjaan pelancong dalaman. Dan hari ini saya rasa saya perlukanlah bantuan daripada semua pihak, tak salah daripada KCSA, pejabat awam lain ataupun rakyat sendiri, untuk kita memviralkan tempat-tempat menarik dalam Al-Ustaz. Kita sendiri, rakyat, saya sendiri bertanggungjawab menjadi duta untuk memviralkan tempat-tempat menarik dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram, untuk kita mempromosikan apa yang Al-Ustaz ada. Sebab dengan cara itu saja kita dapat lihat untuk menarik pelancong-pelancong luar untuk datang berbelanja. Perkara lain yang mungkin boleh kita lakukan seperti yang kita sebutkan awal tadi, tapi saya nampak agak mustahil. Sebabnya dari segi kajian dari Kedah sendiri pun saya terbacakan, semua maaf kalau saya silap, ada satu arahan makluman bahawa apa-apa penganjuran kerajaan tidak boleh buat di luar daripada dari Kedah, hendaklah dibuat di dalam. Tapi saya sebagai pemain industri pelancongan dan juga terlibat dalam bidang perekonomian, saya melihat sepatutnya apa yang kita lakukan adalah mungkin Kerajaan PAS Kedah boleh berbincang dengan Kerajaan PAS Terengganu, dengan Kerajaan PAS Kelantan. Ini kita ambil atas hubungan parti yang memerintah. Kerajaan Kedah meletakkan setiap daerah 100,000 untuk, contohlah Bandar Al-Ustaz, parking 100,000 untuk Bandar Al-Ustaz pergi berbelanja di negeri Kelantan. So macam Bandaraya Al-Ustaz akan booking bas orang Kedah, akan booking van orang Kedah, dan Majlis Bandar Ustaz juga akan booking hotel-hotel di Kelantan untuk mengaktifkan industri dan ekonomi orang Kelantan. Bayaran MBS akan masuk kepada hotel Kelantan. So bas orang Kedah, bas syarikat orang Kedah akan pergi ke Kelantan. Begitu juga sebaliknya, Kelantan pun mungkin berbelanja sebab RM1 juta untuk mai berbelanja di negeri Kedah. So kalau kita nak stop terus kitaran ekonomi, sampai bila dia akan membantut dari segi kami, kefahaman kami segi akaun ni, RM1 yang kita belanja akan berjana nilai RM3. Tapi kalau kita tidak berbelanja, kita menutup ekonomi, semua orang berada dalam keadaan atau ayat dah mati lah. So kita perlu aktifkan, gerakkan, bermaksud di pihak pentadbiran kerajaan negeri mungkin boleh berbincang dengan kerajaan negeri lain untuk ada pertukaran bagi kita menjana sistem ekonomi tersebut. So apabila orang Terengganu mai duduk di raya hotel dan mereka ada pergerakan mai Pekan Rabu berbelanja, pergi ke Gunung Riang, tengok sana-sana apa ada, dan singgah di Simpang Kuala berbelanja, makan di gerai-gerai, so tak langsung akan mengaktifkan. Jadi kalau kata Kedah pun arahan jangan belanja, nanti Terengganu pun keluar arahan jangan belanja. Jadi macam mana pihak Datuk Zayat ni nak menjana ahli-ahli persatuan mereka untuk mendapat pendapatan sebenarnya mampu membayar gaji pekerja-pekerja. Itulah sikit saya rasa perlu kena sampaikan untuk kita fahami struktur perniagaan itu dari konsep apa yang kerajaan boleh bantu. Sebab di pihak swasta sekarang saya tengok kami agak jam dengan modal yang telah kami keluarkan selama 18 bulan untuk bertahan. Hari ini memang harapan kami ada pertukaran. Sebagai contoh macam inilah, kalau kerajaan Kedah takut kehilangan pelabur yang melabur di Kulim High Tech, begitulah juga kami. Apabila kami takut kerajaan Kedah tidak sanggup berbelanja untuk menyewa bas kami untuk pergi ke Terengganu, begitulah juga kerajaan negeri Terengganu khawatir kalau orang tak mai duduk menginap di hotel mereka. Dan oleh itulah buat sedikit yang saya boleh sampaikan mengikut kefahaman ekonomi pihak saya. Baik, amat menarik. Satu pandangan yang menarik sebab kita ingin menggerakkan ekonomi dengan melakukan, kata kuncinya, viralkan tempat yang menarik khususnya di Bandar Al-Ustaz, dan kita buka kepada pasaran supaya orang lain datang ke tempat kita dan kita boleh ke tempat lain. Baik,
kalau kita lihat secara saya patah balik kepada Yang Bagi Datuk. Yang Bagi Datuk, kalau berdasarkan kepada senario yang disebutkan Tuan Haji tadi pun, ada menyentuh juga tentang peniaga. Peniaga ni peniaga dalam bukan sahaja di negeri kita, tapi khususnya di Bandar Alor. Dan kalau melihat untuk mencapai kesejahteraan, peniaga ini kadang-kadang yang terjejas, kita perlu melakukan sesuatu. Betul. Jadi apa pandangan Datuk? Apa yang boleh kita rancangan ni? Apa kita nak buat apa ni? Saya amat bersetuju dengan Tuan Moderator. Jadi untuk kita memulakan, iaitu kita nak kena jump start. Sekarang ni enjin kereta kita dah mati. Sekarang kita nak kena jump start enjin ni supaya berjalan kembali. Jadi kita kena tengok, kita kena go back to basic. Basic nombor 1, kita kena mulakan industri-industri yang terbantut, terberhenti, kita kena mulakan semula. Jadi dari pihak saya, kita ada banyak menganjur usahawan-usahawan, kita buat matching dengan pihak-pihak bank, yang mana setengah-setengah bank yang dibantu oleh kerajaan untuk mendapat zero interest, moratorium kadang-kadang 6 bulan, setahun selepas pinjaman diluluskan, bayaran balik dimulakan selepas 12 bulan ataupun 6 bulan. Ini adalah langkah-langkah yang kita cuba menjana semula ekonomi yang besar. Kalau di peringkat Alor Setar, ekonomi yang kecil. Kalau dicantumkan semua dia akan jadikan ekonomi yang besar. Contoh, kita dapat satu benda yang simple tanpa mengeluarkan banyak bayaran. Contoh, saya ambil satu di sini. Kalau kita lihat trending sekarang ni di Bandar Alor Setar, di sebelah malam banyak orang akan bersantai di medan bandar sampai lewat malam pukul 12, kadang-kadang sampai pukul 1 pagi masih ada orang. Jadi contoh, hari ini kita ada lagi satu dataran yang akan siap, iaitu di hadapan bank CIMB. Mungkin benda-benda yang sebegini kita boleh gunakan medan yang kedua. Kita boleh letakkan peniaga-peniaga ataupun food truck. Ya, ini adalah satu penjanaan ekonomi sebagai contoh. Kita boleh gunakan semula bangunan-bangunan yang kurang digunakan. Saya ambil contoh, kalau di Jalan Sultan Badishah, kita ada bangunan ukir. Kita ada ukir mall yang selepas kita pindahkan pengguna-pengguna dari Pekan Rabu agak malam. Mungkin kita boleh gunakan, kita boleh anjurkan setiap bulan satu festival, is a monthly festival yang berlangsung setiap bulan. Mungkin bulan ni produk ini masuk, bulan depan produk lain masuk, dan kita adakan. Nah, ini pun saya nampak kita boleh secara tanpa mengeluar modal ataupun yang nak terpaksa buat benda yang baru. Kita gunakan benda-benda yang sedia ada. Okey. Kalau kita nak tambahkan lagi, kita boleh contoh, saya katakan di sini bangunan, dataran. Lalu kita tengok macam Tuan Haji Zamri kata tadi, pergi di luar negeri. Kalau kita pergi di negeri-negeri jiran kita pergi Terengganu, Kelantan, ada craftnya, batiknya, barang tembaganya, tetapi kita lihat pekerja-pekerja yang mengeluarkan produk-produk tempatan ini adalah pekerja sepenuh masa. Tapi kalau kita balik ke Kedah, di tempat kita hari ini, barang-barang craft kita tidak ada orang yang buat sepenuh masa. Kerana saya sudah buat libat urus. Saya sudah panggil pengurusi-pengurusi craft tangan. Kenapa masalah ini? Dia kata buat barang tak boleh jual. They got no place to market their products. Jadi saya dah buat inisiatif saya dah panggil contoh pihak Pekan Rabu. Kita cuba match, panggil pihak Pekan Rabu. Contoh saya katakan Pekan Rabu adalah satu ikon Bandar Alor Setar. Orang luar datang ke Alor Setar akan singgah di Pekan Rabu.
Tapi orang luar singgah di Pekan Rabu, dia memerlukan barang produk tempatan. Dia tak nak beli barang yang mungkin barang tempatan yang diimport daripada negara jiran. Dia perlukan barang tempatan. Jadi ini salah satu inisiatif yang kita telah bincang. Pekan Rabu sanggup meletakkan satu tempat di ruang legar untuk meletakkan barang-barang produk craft untuk orang-orang Kedah yang dibuat di negeri kita. Inilah benda-benda yang kita patut memulakan, menjana semula ekonomi. Saya pun ada masalah dengan industri player-player F&B yang mengatakan bila sudah di lockdown, produk tak boleh dipasarkan di luar negara. Banyak benda-benda yang timbul. Jadi kalau kita boleh wujudkan tempat-tempat yang sedia ada, tempat-tempat yang memang sudah ada yang kurang digunakan, kita mengguna pakai semula, menjimatkan kos, menjana ekonomi negeri. Dan saya ingat inilah satu yang memberi kebaikan kepada semua, di pihak kerajaan, di pihak pengguna dan semua yang player-player kita. Ya. Semakin panas dengan idea-idea yang dikemukakan oleh dua tokoh ini. Dan sebenarnya tadi kalau kita lihat Datuk Zayad ada menyentuh berkaitan dengan tempat-tempat menarik yang perlu kita ada satu lagi dataran yang akan dibuka dan sebagainya. Dan mungkin boleh dijadikan satu local point, satu fokus point untuk mewujudkan satu perniagaan-perniagaan baru yang boleh dilihat apa kita nak buat tahun depan. Baik, saya nak kembali kepada Tuan Haji. Setelah mendengar daripada Datuk tadi, apabila kita ada isu-isu berkaitan dengan peniaga, dengan usahawan yang selepas pandemik bagi nak memulakan, macam mana nak memulakan, nak start enjin pun susah. Dan ada kalanya kadang-kadang peniaga-peniaga ni hilang satu bisnes, terus hilang. Tapi sebelum saya masuk kepada soalan yang seterusnya, kita juga mempunyai tempat-tempat menarik sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi. Bangunan-bangunan, tempat-tempat bersejarah yang menarik yang belum lagi kita explore, Tuan Haji. Jadi untuk memperkenalkan Bandaraya Alor Setar menerusi apa yang kita ada, bangunan yang bersejarah, tempat yang menarik dan sebagainya, kepada pelancong luar. Dan ini boleh kita katakan boleh meningkatkan ekonomi, terutamanya ekonomi setempat. Jadi saya nak Tuan Haji punya pandangan, okey. Tapi sebelum Tuan Haji memberi pandangan, kita berhenti sebentar. Ingat, sembang santai MBS bukan sembang kosong, nah. Sembang santai MBAS dan sembang kosong, nah. Sembang santai MBAS dan sembang kosong, nah. Kembali semula kita kepada program Sembang Santai MBS, bukan sembang kosong, nah. Baik, tadi sebelum kita berhenti seketika, kita membicarakan tentang tempat-tempat menarik di Bandaraya Alor Setar yang perlu untuk kita, mungkin boleh kita perkenalkan untuk menarik ramai pelancong. Bila pelancong datang ke Alor Setar, domestik akan berkembang dan sebagainya, bagi meningkatkan ekonomi setempat. Jadi saya memulangkan semula persoalan ini kepada Tuan Haji Zamri. Mungkin Tuan Haji Zamri boleh teruskan apa yang perlu kita buat. Okey,
sedikit tip lah. Kita bercakap dua benda lah. Satu, tentang pelancong. Pelancong bermaksud kalau kita letak diri kita sebagai pelancong, kita nak main tengok tempat-tempat menarik. Dan kedua, kita meletakkan diri kita, dan saya bagi tip untuk diri kita sebagai orang yang mampu mendapatkan pendapatan daripada sektor pelancongan tanpa perlu dia ada syarikat travel agent, tanpa perlu dia membina hotel, tanpa perlu dia membina tempat-tempat menarik pelancongan, contoh apa-apa benda yang Datuk Zayat sebut tadi, macam medan bandar, tanpa perlu modal, tapi dia boleh mendapatkan pendapatan. Sebenarnya itulah tourism. Tourism ni memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk mendapatkan pendapatan. Contoh saya bagi, kalaulah kita nak pergi tengok tempat menarik di Putrajaya, adakah kita perlu membina Putrajaya? Tidak. Tapi kita boleh menjana pendapatan. Adakah kita perlu membina Sunway Lagoon, Waterpark Bukit Merah untuk mendapat pendapatan daripada waterpark tersebut? Tidak. Adakah kita perlu memiliki travel agent baru kita boleh menjual produk? Tidak. Dalam konteks ini, apa yang saya sampaikan adalah kepada masyarakat yang mungkin hilang pekerjaan, yang mungkin ada masa yang banyak, tuan-tuan boleh mempromosi. Sebabnya, kalau tuan-tuan menjual produk untuk datang ke negeri Kedah dengan memviralkan dalam Facebook tuan-tuan bahawa tuan-tuan menyediakan satu pakej daripada Melaka ke Kedah, ke Alor Setar ini, masukkan dalam Facebook. Selepas tuan-tuan mungkin telah membuat pengiraan dengan syarikat travel agency dari segi aspek menyewa bas daripada syarikat bas Melaka, dan juga membuat pengiraan daripada homestay yang wujud di dalam bandar Alor Setar ni, di hotel-hotel yang wujud di belakang. Tuan-tuan boleh buat pengiraan, tuan publishkan dalam Facebook, dalam Instagram tuan-tuan. So tuan-tuan boleh menjual sekiranya ada customer yang membeli. Adakah salah segi undang-undang? Jawapannya tidak. Sebab tuan-tuan yang menjual produk tersebut akan menyewa bas daripada syarikat travel agency, yang sudah tentu syarikat tersebut memiliki permit bas persiaran dan memiliki insurans. Adakah tuan-tuan salah untuk menginap di homestay ataupun di hotel-hotel? Tidak, sebab syarikat homestay hotel tersebut sudah memiliki lesen yang diperlukan. Maksud di sini, sekiranya rakyat Kedah ataupun masyarakat dalam Bandar Alor Setar ni mempunyai minat dalam bidang pelancongan, tuan-tuan boleh menjual produk tersebut tanpa membuka syarikat. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan perempuan masyarakat Bandar Alor Setar telah membantu ekonomi rakyat negeri Kedah, rakyat dalam Alor Setar. Sebab bayangkan kalau penduduk Alor Setar ni, kita katalah 100 orang membuat promosi tentang apa benda menarik ada dalam Alor Setar ni. Bayangkan, daripada 100,000 orang tu tak lekat kot sebulan 50 kes ke 500 kes ke, yang membolehkan masyarakat daripada Johor, pelancong daripada Terengganu, Negeri Sembilan untuk mai memenuhi setiap homestay, setiap hotel-hotel dalam negeri Kedah. Sebab kita ni zaman canggih ni, kita nak tekan bila kita tengok dalam Instagram ada harga ni 3 hari 2 malam 40 orang, kos baru 4,800 termasuk bas, kos baru 9,000 termasuk makan dan minum. Jadinya kita akan berhubung dengan orang yang publishkan promotion tu. Jadi apabila kita tengok menarik, sudah tentu kita akan bayar dan kita akan mainlah. Sebab pelancong ni apabila dia pergi di tempat tu, tuan moderator, macam kita lah, kalau ada 1,000 pun kita akan habiskan dalam poket, kalau kita ada 10,000 kita bawa pun kita akan habis dalam poket. Dan itulah konsep kami di bidang pelancongan ni. Kami akan sedut setiap sen duit dalam pelancong yang mai dekat kami. Bukan sedut cara haram, sedut cara dia belanja untuk membeli belah di kawasan yang kami bawa tersebut. Itulah konsep dia. Dan saya juga lah berterima kasihlah kepada Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah, PSMCK. Kami sepatutnya hari Ahad dulu, sahabat saya daripada UM, Dr. Syamsul, dia dah buat program ni. Program ni adalah usaha daripada Persatuan Sejarah Malaysia ni, Datuk Zayat, untuk berjalan-jalan di kawasan-kawasan menarik dalam Alor Setar. Patutnya berlaku pada Ahad, tetapi sebabkan hujan, jadi hanya buat di museum. So saya perlukan lebih banyak, sebagai ahli majlis lah, harapan saya lah, saya memerlukan lebih banyak persatuan seperti Persatuan Sejarah ni. Tak kisahlah persatuan basikal ke, persatuan bowling ke, tak kisah persatuan apapun yang mempunyai inisiatif untuk bawa grup mereka bergerak dalam Bandar Alor Setar ni sambil memviralkan tempat-tempat menarik apa dah ada yang Alor Setar. Sebab kalau kita tengok tekan YouTube hari ni tu Zayat, saya pun kadang frust juga, dan saya pun salahkan diri saya jugalah. Ketika YouTube Alor Setar tempat menarik tak keluar apa-apa. Kalau boleh tu kita nak
kita tekan YouTube tempat menarik, dia akan keluar. Lah ni tak ada tau. Kata betul-betul try tengok Ustaz lagi lepas habis program, try tengok. So jadinya apa yang diusahakan oleh Sejarah Malaysia ni adalah untuk bertujuan mengenal pasti laluan yang menarik dan bersesuaian untuk dijadikan bahan promosi pelancongan untuk menarik pengunjung ke Alostar. Perancangan adalah antaranya Muzium Diraja, Balai Besar, Pintu Gerbang Kota Tengah, Balai Nobat, Galeri Sultan Abdul Halim, Menara Raja Alostar, Masjid Zahir, Balai Seni. Tugu di sinilah bermula Alostar, Tugu Peningkatan 250 tahun. Sebab apa tempat-tempat ni sebut? Sebab tempatnya walking distance. Boleh berhenti dekat atas banak tu, semua mereka boleh berjalan dalam kawasan tu. Itu antara tempat-tempat ni sebutlah. Dan juga disebut jugalah oleh Pusat Sejarah ni tempat-tempat lain yang di luar daripada kawasan yang agak jauh. Tapi saya tengok sini pun seka di kawasan sini tak tahu moderator. Rumah Api Tanjung Cali, Penjara Lama, Jeti Pekan Lama, Rumah Kelahiran Tun Dr. Mahathir, Batu Tanda Terusawan Mak Saman, Rumah Merdeka, Muzium Negeri, Tugu Peristaran Darurat, berdekatan stadium, Jabatan Maxwell, Menara Alostar. Ini saya rasa dalam satu kawasan yang walking distance saja. Orang ramai boleh parking bas kat situ, boleh parking kereta, just berjalan. Cuma harapan saya berharaplah lebih banyak lagi persatuan-persatuan seperti Pusat Sejarah ini. Tak kisahlah persatuan tu apa dia punya dia, tapi kita balik kepada minat. Saya rasa semua orang minat pada pelancongan. Tolonglah sama-sama kita viralkan tempat-tempat menarik Alostar, dan kepada siapa yang minat berniaga, yang punya masa lapang, boleh buat perkiraan untuk kita jual sambil-sambil kita duk publish dalam Facebook benda-benda yang mungkin lah tak orang nak syok, kita buat benda-benda yang mungkin boleh mendatangkan pendapatan kepada diri kita dan juga kepada masyarakat, dan balik kepada manfaat kepada masyarakat dalam Bandaraya Alostar. Baik, Sembang Santai MBS telah pun menyongkil beberapa idea-idea yang kita nampak boleh diketengahkan. Antaranya tadi Tuan Haji sebutkan berkaitan dengan apa yang penting, kita kena buka minda dan kita kena buka bisnes, dan kita perlu mengalu-alukan supaya orang kenal di dalam apa yang ada dalam Bandaraya Alostar. Dan kalau boleh kita nak kena viralkan supaya dengan usaha yang orang datang ke tempat kita, dan kita juga boleh datang, kita boleh pergi ke tempat orang. Jadi ekonomi akan berkembang. Baik, kata kunci yang boleh saya pegang daripada Tuan Haji tadi ini ialah kerjasama. Mana dia kerjasama di antara orang penduduk sendiri dan juga masyarakat di dalam bandaraya dalam mempromosikan tadi tempat menarik. Datuk, saya nak kembali kepada Datuk balik. Okey. Sikap kerjasama ni, kerja terutamanya para peniaga, sebab dia walau macam mana pun kita sebutkan, dia berkaitan juga dengan orang yang meniaga. Tak kisahlah meniaga besar, kecil, ataupun kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran. Kerjasama yang paling penting antara peniaga dengan khususnya PBT. Yang ni amat penting. Masing-masing saling bantu-membantu. Bagi memulihkan untuk tujuan kesejahteraan tu, dia kena saling membantu. Datuk sebagai sebagai ahli majlis, juga sebagai orang yang memang terlibat secara langsung dalam melihat peniaga-peniaga kita ni, apa yang Datuk rasa kita perlu tekankan ni, aspek memberi kerjasama ni antara peniaga dan juga PBT ni? Macam mana Datuk? Okey, Tuan Moderator, sebenarnya dalam konteks ini PBT adalah orang yang tengah, penjual adalah peniaga. Peniaga ini nak serve dia community. Dia ada 3 parti. Pemantau adalah PBT. Kita telah lama tertinggal dalam konteks ini, iaitu melibat urus PBT dengan peniaga, PBT dengan persatuan-persatuan peniaga, PBT dengan masyarakat yang untuk nak menggunakan apa masyarakat yang hendak apa masyarakat, keperluan masyarakat. Jadi bila kita tahu apa yang masyarakat perlu, kita boleh sediakan infrastruktur dan peniaga boleh berniaga. Jadi benda ini dia tak, it must take two to tango. Kita tak dapat the gist dia lagi. Sekarang saya telah bermula membuat banyak libat-libat urus
dengan persatuan-persatuan peniaga. Sebenarnya kita boleh guna banyak persatuan-persatuan peniaga yang di sekitar Bandar Alor-Star. Kita ada di stadium persatuan peniaga di stadium, ada di Mergop, ada, lebih katakan di setiap tempat di Tandok ada persatuan peniaga, lebih katakan di setiap tempat-tempat perniagaan ini, walaupun di peringkat penjajah dia ada persatuan. Jadi kita boleh membuat libat urus, menggunakan persatuan-persatuan ini untuk mengurus tempat-tempat perniagaan itu. Jadi dia boleh meringankan balik bebanan pada PBT. Kita tak payah belanja yang tinggi untuk mengurus tempat itu. Contoh, kita ambil satu contoh, kita katakan di persatuan kalau di stadium dia ada persatuan penjaja Islam stadium. Jadi kita boleh menggunakan persatuan-persatuan ini untuk mengurus, untuk membuat sebarang promotion. Contohnya, kalau kita datang di negeri Kedah ini, macam Tuan Hadi Zamri kata, pelancong datang. Tu Tuan Hadi Zamri sebutkan tadi tempat-tempat pelancongan. Saya nak tambah sedikit di sini, tempat-tempat makanan. Kita ada banyak tempat-tempat makanan di Bandar Alor-Star ini yang kita tertinggal. Jadi inilah benda-benda yang simple, kita patut adakan satu directory. Contoh, orang datang ke Alor-Star ni, cucuk udang tang mana sedap, laksa tang mana sedap, ais kacang tang mana sedap. Ini benda-benda yang kita boleh adakan dalam directory. Bila Tuan Hadi Zamri bawa pelancong, dia akan sertakan selai kertas ini, inilah tempat-tempat yang patut pelancong-pelancong bersantai atau pergi mencuba hidangan-hidangan yang enak di Bandar Alor-Star. Nombor satu. Nombor dua, bila kita telah terputus libat urus kita dengan persatuan-persatuan, kita telah timbul banyak masalah kerana kita dah, communication kita telah terputus antara pihak PBT dengan peniaga. Peniaga takut kepada PBT, PBT mengejar peniaga. Ini satu benda yang tidak baik dalam sosioekonomi. Jadi kita terpaksa ada satu strategic planning, menyusun semula peniaga-peniaga kecil ini ke mana mereka akan pergi. Contoh, saya melihat satu contoh yang amat baik di Masjid Aman Simpang 4 Kuala Kedah itu. Dia menyediakan tempat-tempat prasarana untuk peniaga-peniaga berniaga, adakan tandas di situ di luar kawasan masjid, dan kadang-kadang bila pelancong datang berbas-bas pagi-pagi itu, dia orang mandi di situ, makan di situ, dan collection tabung dia amat menggalakkan, beribu-ribu ringgit mendapat derma di situ. Inilah sumber-sumber tempat-tempat masjid, surau atau yang besar yang kita boleh gunakan di peringkat masyarakat untuk peniaga-peniaga. Jadi kita boleh anjakkan peniaga-peniaga yang di bahu jalan, hampir ke tengah jalan sekarang ni, kita boleh edarkan. Nombor satu. Nombor dua, ini saya akan buat paper ini kepada federal dan state government, supaya kalau ada taman-taman baru yang untuk dibangunkan, kita letakkan syarat supaya adakan kawasan lapang, kawasan permainan. Tak salah kalau kita letakkan sedikit syarat untuk peniaga-peniaga berniaga di situ dengan tempat yang lebih selesa dan bersesuaian. Nombor dua, kalau ada jalan-jalan pintas yang baru yang nak diadakan di Bandar Alor-Star, adakan tempat-tempat untuk peniaga, sediakan. Lebih baik jika kita sediakan dengan tandas yang elok, supaya peniaga dan pengguna mendapat menikmati benda yang lebih baik, iaitu hygiene. Saya lebih pentingkan kepada hygiene. Dan kalau masalah ini selesai, dia juga meringankan bebanan kepada PBT, kerana jika peniaga-peniaga ini menjual di tepi jalan, segala sampah sarat minyak terutamanya telah masuk ke dalam longkang. Ini ada satu kos kepada PBT untuk membersih longkang-longkang ini, dan ini adalah satu cukai yang rakyat terpaksa bayar untuk membersihkan semula. Jadi inilah benda-benda yang sedikit sebanyak saya rasa yang kita boleh buat
tanpa mengeluarkan modal yang besar dan memberi kesenangan kepada pengguna dan juga peniaga-peniaga mendapat satu tempat perniagaan yang lebih selesa. Tuan Moderator, terima kasih. Baik, panjang lebar dan jelas apa yang kita sebutkan tadi, kerjasama. Dan kerjasama yang memang sepatutnya wujud bukan selepas pandemik saja. Sebelum ini pun kita memerlukan kerjasama pelbagai pihak, di antara peniaga dengan PBT, PBT dengan para masyarakat komuniti setempat, yang sepatutnya wujud daripada dulu hingga sekarang. Tapi Tuan Haji, kalau saya nak kembali kepada kesan pandemik tadi, kesan pandemik yang sebelum ni, Tuan Haji pun memang terlibat dengan membantu komuniti-komuniti yang terjejas. Dan kalau kita lihat inisiatif-inisiatif yang dijalankan bagi membantu yang terjejas ini, memang banyak daripada bila berlakunya pandemik. Dan sekarang ni pun kita masih dalam keadaan pandemik yang belum pun masuk kepada endemik. Persoalan saya dalam mengatasi masalah, adakah kita perlu berterusan begini ataupun kita perlu tahun depan kita nak buat apa nak? Kita nak buat apa nak? Perancangan yang boleh kita mengatasi masalah. Adakah kita perlukan satu platform yang lain yang bersesuaian yang perlu kita bentukkan? Tuan Haji. Terima kasih. Tadi di awal tadi saya mengutarakan dua benda yang bukan melibatkan kita di majlis dan juga di pihak kerajaan. Dua benda tu, yang pertama adalah kita minta masyarakat serta persatuan yang ada tak salah untuk memviralkan tempat-tempat menarik, mempromosikan Al-Ustaz ni. Itu pertama. Kedua yang saya minta tadi adalah kita minta masyarakat sendiri untuk menambah pendapatan, kena rajin sikit. Pilah cek harga homestay, hotel semua, ambil gambar, viralkan, letak harga untuk jual produk. Apa pelancongan yang ada di mana itu saya tambah tentang tempat-tempat makanan. Itu pun dalam skop pelancongan juga. Ni apa pula hasrat saya sebagai ahli majlis dan jugalah harapan saya kepada pegawai kerajaan yang kita mungkin ada kuasa sedikit ni, untuk kita memulakan satu usaha, satu gerakan. Kalau tak buat apa pun, at least sekurang kita mula bercakap tentang untuk kita menjadikan Bandaraya Al-Ustaz ni sebagai bandaraya ilmu. Sebab kita sebagai negeri sekuriti makanan, kita ambil konsep Kedah lah, tanah-tanah kita tak boleh sewenang-wenangnya dibina kilang seperti negeri lain. Sebab kita terikat dengan sekuriti makanan, negeri jelapan padi. Jadi saya dululah saya agak kecewa sebab apabila Universiti UNISHAP ataupun lebih mudah disebut Insaniah ditarik keluar daripada Al-Ustaz ni, tak apalah, nak bina di Kuala Ketir tu pun kita reda, kita setuju. Tapi janganlah tarik ke semua. Apabila tidak tinggal pun satu fakulti dalam Al-Ustaz ni, apa jadi dengan badan Al-Ustaz? Kita tak ada apa-apa. Kalau saya dulu, daripada saya beranak, berlahir di Tandok dulu ni, bila saya besar, kilang yang biasa orang sebut Santaya, Datuk saya. Sampailah apa orang sebut kilang Santaya tu, kita tidak ada kilang lain. Jadi ada satu kerugian apabila kita menarik keluar universiti daripada Al-Ustaz. Sebab itu adalah yang menjana pendapatan. Jadi tak apalah, benda tu dah berlaku. Dan saya berharaplah kita sama-samalah dari segi terutamanya pegawai kerajaan ataupun ahli politik yang memegang jawatan, MB sendiri, mungkin boleh bergerak berjumpa dengan KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk memohon universiti terkemuka seperti UKM, Universiti Melaya, USM untuk membuka cawangan-cawangan di dalam Bandar Al-Ustaz ni. Sebab kita ada bangunan yang dah siap. Ni, kembang kita ni. Ni bangunan ni kita duduk lah. Haudi Villa dulunya, mungkin boleh jadikan bilik penginapan pelajar, dewan-dewan penginapan pelajar. Nah, bangunan UMNO sendiri pun kosong. Dulunya KL duduklah, KL pun ada bangunan sendiri. Banyak bangunan di Aloria, di Sentosa, dan di Perumahan Mergong dulu diduduki oleh pelajar-pelajar. Di sana hari ini dah kosong. Jadinya mungkin kita mulakan benda tu. Tahun depan mungkin tak dapat hasil lagi. Lagi 3 tahun 4 tahun mungkin USM akan buka, 1000 pelajar akan duduk di sini. UPM akan buka Fakulti Pendidikan Padi, contoh, akan duduk di sini 1000 orang. UKM mai buka di sini 1000 orang. Kalaulah kita ada 5000 pelajar,
di dalam Bandar Ustaz ni tanpa dapok Dr. Zayat, tanpa dapok bermaksud kalau mereka belanja kita ambil mudah RM10 seorang. Kalau 5,000 orang tanpa dapok belanja, kita ada 50,000 saja dalam kitaran ekonomi Al-Ustaz. Dan seterusnya akan membantu sektor peruncukan. Sebabnya apabila pelajar ini ada, secara automatiknya banyak gerai-gerai restoran cantik akan wujud, dan seterusnya akan mengaktifkan kawasan-kawasan pelancongan yang menarik kita. Sebabnya apabila ada convocation ataupun penghantaran ibu bapa waris menghantar budak kanak-kanak apa-apa pelajar ini, akan membolehkan tempat-tempat itu menjadi tempat destinasi pelancong. Dan saya nampak itulah cara lain saya tak nampak dah di Al-Ustaz ni untuk menghidupkan, mengaktifkan Bandar Ustaz dari segi ekonomi dia. Kita kena ada universiti atau cawangan-cawangan universiti untuk kita wujudkan di sini. Paling kurang 5,000 pelajar kena wujud dalam Ustaz. Sebab kita ada dah, sekali lagi saya ulang, kita dah ada bangunan-bangunan, tak perlu pun nak bina. Cuma macam mana dari segi pihak kerajaan Kedah, urusan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Kementerian Kewangan untuk mendapat dana, membuka branch-branch mereka di sini. Itulah saya nampak, kalau ada yang tu, insya-Allah Al-Ustaz akan maju seperti bandaraya-bandaraya lain, dan kita tidak akan ada masalah dari segi ekonomi orang kita, insya-Allah. Kesemua peniaga Melayu, Cina, India boleh pakat-pakat cari makan. Satu cabaran baru di mana kita memerlukan satu lonjakan untuk meramaikan di dalam kawasan Bandaraya Al-Ustaz supaya perekonomian tempatan itu berkembang, terutamanya orang yang niaga makanan yang kecil, yang besar dan sebagainya, supaya demand berkembang. Baik, daripada Tuan Haji tadi ni, saya sentuh kepada Yang Bagi Datuk. Tadi Tuan Haji Zamri sebutkan kalau sekiranya kita boleh dapat menarik satu demand yang baru ataupun pasaran baru. Pasaran baru tu mungkin pelajar, mungkin institusi-institusi, disebabkan oleh kita banyak yang telah pun perniagaan-perniagaan yang banyak yang kolaps, bangunan kosong banyak yang tak diguna pakai pun disebabkan oleh permintaan yang kurang. Jadi kalau kita sentuh kepada peniaga makanan semasa pandemik, Datuk, kalau kita lihat peniaga-peniaga tempatan semasa pandemik ni, saya rasakan macam hidup. Saya nak makan tom yam pun orang tempatan dah. Saya tak makan, saya tak jumpa sebab semasa pandemik bila perniagaan-perniagaan orang tempatan ni berkembang dengan pesat, dan sampai sekarang umpamanya di jalan-jalan utama, street, hospital, di Taman Wira, kemudian di Tesco, everything yang kita tengok kebanyakannya adalah lokal. Datuk, maafkan saya, kalau keadaan ini berterusan, bagi menjana dan mengekalkan peniaga-peniaga, last pandangan Datuk, last daripada kita ni, macam mana, apa yang kita boleh lakukan untuk kedua-dua belah pihak, PBT dan juga peniaga, untuk saling bekerjasama dalam mengekalkan sinero ni? Ya, Datuk. Okey. Kita amat maklum peniaga-peniaga daripada negara jiran kita ada satu network chain daripada sempadan Bukit Kayu Hitam hinggalah ke Johor Bahru. Peniaga-peniaga tempatan terpaksa bersaing cukup kuat dengan modal yang sedikit, tempat yang kurang selesa dan macam-macam lagi. Tapi dia dapat satu bila jadikan pandemik ini, kebanyakan peniaga-peniaga yang daripada sempadan pulang ke tanah air mereka, tak dapat pulang semula ke sini. Jadi kekurangan pekerja dari negara jiran, kesempatan untuk peniaga-peniaga kita mengambil tempat, mengambil bahagian untuk berniaga di tempat-tempat, kadang-kadang juga tempat-tempat yang dijual oleh penduduk dari negara jiran ini telah maju. Nombor satu, Tuan Moderator, sebelum ini volume
yang orang tempatan jual kurang ada volume. Jadi bila kurang ada volume, dia nak tunjuk talent dia tu tak boleh. Sekarang ini bila dah ada volume, dia boleh try lah buat masakan itu, masakan ini, dan daripada kesinambungan itu mungkin lebih sedap, dia boleh lebih murah, lebih sedap dan sebagainya. Nombor satu. Nombor dua, bila negara jiran yang jual barang-barang ini, mereka tidak menggunakan barang-barang daripada tempatan. Mereka ada their own supply chain daripada Thailand. Masuk, supply, terus saya boleh katakan benda ini terus sampai ke Johor Bahru. Dan van-van ini semasa pulang ke negara jiran untuk bawa lagi barang besok ni, dia orang akan bawa bahan-bahan yang di Malaysia ini bersubsidi. Contohnya minyak masak, tepung dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kerugian kepada negara, kepada pembayar cukai, kerana ketirisan barang-barang yang disubsidi telah keluar. Nombor satu. Nombor dua, saya ambilkan contoh, ini saya ambilkan sebagai inilah halal thayyiban ini kan. Kita tengok di semua gerai-gerai Tom Yam daripada utara sampai ke selatan, semua ada ekor lembu. Di manakah ekor lembu ini datang? Seekor lembu yang besar ini, lembu ekor dia satu portion. Tapi setiap ada. Ini telah berlaku kerana ekor-ekor lembu ini didatangnya daripada negara jiran yang diimport. Yang saya boleh katakan kebanyakan daripada Argentina. Sedangkan daripada Argentina, kerajaan Malaysia tidak accredited slaughterhouse di Argentina. Jadi benda ni halalnya di was-was ataupun dipertikaikan. Benda ini telah masuk ke Malaysia, dijual serata-serata kedai Tom Yam. Dan semasa mereka nak pulang balik pula, mereka akan bawakan daging kotak kita, daging import. Di Thailand tidak ada daging import. Orang Thailand makan fresh meat. Kerana meat, lembu dia orang ni masuk daripada Burma, harganya murah. Dia bawa masuk balik. Jadilah ini. Tapi daging yang dibawa masuk ke Thailand tidak berapa dipertikaikan kerana daging adalah barang-barang yang tidak bercukai. Jadi kita tak berapa menitik berat sangat tentang ketirisan ini. Tapi inilah kesinambungan yang telah menjana ekonomi peniaga-peniaga. Jadi saya harap selepas mungkin pandemik akan jadi endemik, sempadan akan dibuka semula, kita di pihak PBT, kita harus menguatkuasakan pekerja-pekerja yang masuk ke sini betul-betul is documented pekerja, mengurangkan. Tak semua pekerja Thailand yang masuk sini yang mempunyai dokumen yang mencukupi. Saya tak kata tidak ada dokumen. Kemungkinan mereka masuk menggunakan body pass. Kadang-kadang border pass saja yang pergi chop setiap bulan orang masih kerja di sini. This is what happening in the border. Yang kemarin saya baru mesyuarat sempadan. Inilah timbul masalah isu-isu yang kita patut memperketatkan di pintu sempadan kita. Itulah saya harap selepas ini kita dapat betul-betul pastikan di pihak PBT kita, make sure licensing, orang tempatan, kalau orang luar mahu membuka restoran, kita pastikan dokumennya memang cukup dan insya-Allah kesinambungan peniaga-peniaga tempatan dapat berterusan. Okay. Baik, kalau kita teliti berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Yang Bagi Datuk tadi, untuk kesinambungan kepada para peniaga kita, peniaga makanan kita yang sekarang ni tengah bagai cenderung tumbuh dan boleh hidup untuk kelangsungan hidup dan dapat pendapatan pada masa pandemik, dan satu kerjasama daripada pihak berkuasa tempatan bagi menguatkuasakan apa yang sepatutnya perlu dikuatkuasakan. Baik, saya melihat kepada perkara ni
kepada Tuan Haji Zamri semula. Orang kata last call. Apa nasihat Tuan Haji kepada para penonton FB Live kita pada hari ini yang melihat sembang santai, bukan sembang kosong, nasihat daripada Tuan Haji. Terima kasih Tuan Moderator. Nasihat daripada saya, dan nasihat ni untuk diri saya jugalah. Dalam kita melalui fasa pandemik ini, mungkin kita kehilangan benda yang mungkin kita miliki dulu, dan untuk masa depan nanti kita jangan putus asa, terus cekal, bersemangat, melihat segala perkara yang ada sebagai peluang untuk kita terus mara ke hadapan. InsyaAllah kita akan bersama tempuhi cabaran, terutamanya cabaran dari segi ekonomi dan juga kesihatan. Sama-samalah kita patuhi SOP, dan juga kita tengoklah apa-apa peluang di atas muka bumi di negeri Kedah ini, di Bandar Rostak ni, sama-samalah kita ambil, dan janganlah ulangi kesilapan kita melepaskan hasil-hasil yang milik kita kepada orang luar yang sepatutnya menjadi hak milik keluarga kita. Sekian, terima kasih. Baik, tak kena kalau saya tak menghulurkan kepada Datuk. Yang terakhir, Datuk, orang kata apa pandangan dan nasihat Datuk kepada semua penduduk Bandaraya Lostar supaya yang apa yang kita bicarakan. Bagi saya, Tuan Moderator, dengan pandemik ini, hampir 2 tahun kita hidup dalam pandemik. Saya nasihat diri saya sendiri dan juga peniaga-peniaga ahli-ahli saya sentiasa beringat takut ke depan tu akan hujan yang lebat. Jadi kita harus mempunyai simpanan yang cukup, jadi tidak terlalu bergantung kepada pinjaman. Itulah nasihat saya. Baik para penonton sekalian, kita dah sampai ke penghujung. Apa yang boleh saya simpulkan pada hari ini? Apa yang boleh saya simpulkan sembang santai MBS, kita dah buat apa tahun depan? Kita perlu tanamkan azam, mengukuhkan kerjasama di antara PBT, sesama peniaga, sesama individu, setiap individu tak kira penjawat awam, juga pekerja swasta, peniaga, usahawan, pemain industri, suri rumah, adik-adik yang sedang belajar. Kita perlu bersemangat dan bekerjasama dalam memulihkan ekonomi, terutamanya dalam situasi pandemik yang belum pun ke arah endemik. Kita ni umpama ahur dan tebing, isi dan kuku, tetapi hati gajah kita sama lapar, hati kuman kita sama cecah. Ingat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua. Jadi kita akan bertemu lagi dalam siaran yang akan datang, dalam FB Live Majlis Bandaraya Lostar, dalam topik yang lain. Topik yang menarik, kita akan bawakan 2 tokoh yang akan datang yang lain. Sembang santai MBAS, bukan sembang kosong nah. Bukan sembang kosong nah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sembang santai MBAS.